Jadi, atuk dulu ambil si tunggal ni daripada moyang. Dia ni berperingkat-peringkat tau, sampai ada 7 generasi. Lepas tu atuk tanya, kenapa nama kau Tunggal? And then dia jawab, sebab aku anak tunggal. Aku tak ada adik-beradik. Tunggal tu kata, tak payahlah, rupa tok menakutkan. So, Why do you seem so scared? All I wanted to do was play with you. I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게. hi and assalamualaikum semua orang. Kamar Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. Hai semua orang, apa khabar? Kamu baik-baik saja. So dalam episod lepas kamu ada cerita pasal macam mana arwah atuk kamu disihir sehingga meninggal dunia. Dan seperti yang dijanjikan, untuk episod seterusnya kamu akan ceritakan tentang saka nenek moyang yang bernama Si Tunggal, dari mana dia datang dan macam mana keluarga buang dia. Tapi sebelum tu, video hari ini disponsor oleh Abel Scarf. He gave to me as a birthday present. And I'm wearing it today on my birthday and filming this video also on my birthday. Sebab tak sabar sangat-sangat nak pakai tudung ni. Ini kamu saja pakai pin kat sini. Sebab selalunya pakai pin kat dalam ni. Sebab kamu nak tengok dia terbentuk. And yes, tak payah pakai starch pun dia terbentuk. I will link down in the description box below. Okay, back to the story. Kalau nak cerita saka ni, banyak sangat. Ada ustaz kata macam ni, ada ustaz tu kata macam tu. Jadi kamu akan pendekkan, ringkaskan untuk korang memahami sedikit. Korang pernah dengar tak orang kata pusaka? Atau nak lebih jelas lagi, harta pusaka. Apa tu harta pusaka? Harta pusaka ni adalah harta peninggalan arwah nenek moyang kita. Kadang-kadang ada dengar orang kata, kau jangan main-main dengan harta pusaka tu. Contohnya macam rumah, tanah dan termasuklah benda ni, saka. Jadi bila sebut tentang saka mesti melibatkan makhluk halus, jin. Katakanlah seseorang tu dia menuntut ilmu perubatan, dia akan cari jin yang pandai berubat, pandai mengubah orang. Sebab tak semua jin tahu macam mana nak mengubah-ubah ni. Dari segi kecantikan pun ada juga yang gunakan saka. Orang mengurut pun ada juga guna saka. Yang ni dia tak urut tau. Dia akan pegang dan dia akan baca and then malam tu ada benda datang kat rumah untuk mengurut. Pun guna saka juga. Dan ada juga yang mengambil saka untuk kerja-kerja harian. Cuba korang bayangkan zaman dulu, diorang tak ada teknologi macam jentera besar. Jadi macam mana kudrat diorang, lagi-lagi pakcik-pakcik yang dah tua, untuk menebang pokok, untuk bersihkan ladang-ladang diorang. Kalau nak dibandingkan sekarang, orang sekarang dah boleh buka beratus-ratus ekar dah. Sebab ada jentera boleh tolak, ada mesin-mesin. Kalau orang dulu, macam mana diorang nak buat semua kerja tu? Jadi, diorang gunakan jin-jin untuk bersihkan tanah diorang. Contohnya macam Si Tunggal ni. Dia tak boleh mengubat, dia memang tak pandai mengubat-ubat orang ni. Tapi dia di bahagian lain, melawan makhluk halus, dia sangat handal. So nak suruh dia mengubat memang tak boleh. Jadi atuk dulu ambil Si Tunggal ni daripada moyang. Dia ni berperingkat-peringkat tau, sampai ada 7 generasi. Sampai yang generasi ke-7 barulah saka tu putus. Jadi waktu atuk kamu punya turn ni, atuk generasi yang ke-5. Maknanya ada lagi 2 generasi. So Si Tunggal ni masih ada lagi dalam pertalian family. Maksudnya sampai yang dah ke-7 generasi barulah kontrak tu putus. Perjanjian dengan saka ni putus. Kalau nak ambil makhluk halus ni, jin ni, banyak lah jenis dia. Ada yang polong lah, keturunan jin, macam-macam lah. Dan kalau nak ambil dia memang ada syarat. Jarang tak ada syarat. Contoh kalau ambil jin Islam, syarat dia nak rumah tu rumah yang selalu mendirikan solat. Tapi still lah, Islam ke tak Islam ke, kita tetap tak boleh buat perjanjian-perjanjian ni ya. Mana yang mungkin yang tengah tengok video ni mungkin tengah ada saka, cubalah semampu yang boleh untuk buang saka tu. Sebab kita pun tak boleh berkawan dengan jin sebenarnya kan. And ada lagi satu jin ni, nama dia Satiri. Dia dari Indonesia. Dia suka datang rumah nenek kamu untuk mendirikan solat. Kalau nak cerita pasal dia ni panjang tau, sebab Satiri ni pun ada kisah dia dekat rumah nenek kamu. Jadi kamu akan simpan untuk next episode. So saka ni dari moyang dulu. Bukan moyang kamu tapi moyang ayah. Maksudnya jauh lagi dari kamu. Dia dah bela Si Tunggal ni. Macam mana dia boleh bela? Dia kerja nelayan dekat laut. Jadi dia menggunakan saka ni untuk menangkap ikan. Bantu dia menangkap ikan.
Dan kalau ada ribut, saka tu akan tolak perahu ke kawasan yang lebih selamat. Kerana juga saka ni akan halang angin untuk membantu dia teruskan pekerjaan sebagai nelayan dekat laut. Tujuan Kamal nak share cerita ni untuk bagi pengajaran dekat kita semua. Sebab orang dulu-dulu diorang kurang ilmu pengetahuan agama. Benda ni pun bawa padah juga kepada kita akhirnya. And Allah pun melarang manusia menggunakan jin. Ada dalam surah Al-Jin ayat ke-6. Macam ustazah aku. Tak adalah, kamu buat research lah. Jadi tunggal ni dibela untuk itulah, menolong dia menangkap ikan sebagai nelayan. Tujuan membela dia asalnya untuk menjaga laut. Syarat dia adalah setahun sekali mesti korbankan sama ada lembu, kerbau atau kambing. Lepas sembelih, kena seru pula nama dia. Barulah daging tu dimasak dan diberikan kepada orang ramai. Cerita kat kamar, kadang-kadang ayah rasa macam tertanya-tanya juga. Kenapa dia tak pergi sendiri cari kambing? Pergi je lah, dia boleh buat macam-macam kan. Dia boleh tolak angin lah dan dia kata tu. Tapi kenapa nak cari makanan tu kena suruh orang lain? Boleh je ambil kambing, banyak kambing dekat kampung tu. Lepas fikir-fikir sebenarnya ada hikmah lah. Kenapa Allah buat jin ni boleh buat ni tapi tak boleh buat ni. Kalau tak, habislah semua kambing dekat dunia ni. Setiap hari mati. Bila dah sampai ke generasi kelima tu, which is atuk Kamal, atuk tu dah start ada kerja. Atuk Kamal pun kerja tentera. Sepatutnya sekarang ni dah turn atuk Kamal untuk bela si tunggal ni. Tapi atuk tolak sebab atuk tahu atuk akan susah nak mati nanti kalau ada belaan saka. And atuk bukan tolak sebab atuk rasa tunggal ni jahat. Atuk tahu tunggal ni dah banyak buat macam-macam untuk keluarga atuk. Tapi atuk tak berkenan bila kena buat perjanjian dengan benda-benda macam ni. Sebab dia nak makan darah lah. Jadi atuk macam tak suka lah. Lepas tu kan atuk pernah tanya dia tau, waktu dia masuk badan nenek, kau ni Islam ke kafir? Lepas tu tunggal jawab, aku jin Islam. Lepas tu atuk tanya, kenapa nama kau tunggal? And then dia jawab, sebab aku anak tunggal. Aku tak ada adik-beradik. Ni nenek pernah cerita, tunggal ni dia ada anak dia. Dia ada beberapa anak dan dia ada beberapa isteri. Beberapa isteri. Jadi tunggal ni tak pernah ceritakan pasal keluarga dia. And ayah Kamal juga pernah curious waktu zaman remaja dia lah. Cakap, Tok, dia cakap kat tunggal tau, Tok, saya tak pernah nampak muka Tok, tapi saya nak sangat tengok muka Tok. Boleh tak? Atuk datanglah dalam mimpi saya ke, ataupun atuk menjelmakan diri depan mata saya. Dan waktu tu ayah takut juga tau sebenarnya, tapi dia some curious tau. Yelah, sebab selama ni macam tunggal tu bercakap dengan dia tapi melalui badan nenek, melalui badan mak kepada ayah Kamal. Faham tak? Jadi dia macam curious lah, muka Tok ni macam mana. Lepas tu tunggal tu kata, tak payahlah, rupa Tok menakutkan, so memang tak boleh tengok lah. Tunggal ni pun umur dia dah ratusan tahun. Kalau dia datang kat nenek, dia pernah menjelma 2 karakter. Nenek ni boleh nampak, satu karakter dia pernah datang dalam keadaan macam seorang raja. Pakaian dia pakaian warna kuning, dia pakai tanjak, ada keris dekat dia punya samping. Dan nenek kata muka dia sangat bersih, tinggi, kacak. Dan pernah juga si tunggal ni menjelma dalam karakter yang kedua, iaitu dengan rupa dia yang dah tua. Macam atuk-atuk. Ni nenek cerita. So mereka ni boleh melihat kita manusia, tapi kita tak boleh melihat mereka. Ada dalam surah Al-A'raf ayat ke-27. Sekali lagi Ustazah Kamarina search di Google. Okay, jadi manusia memang tak boleh melihat rupa asal makhluk-makhluk ni, tapi manusia boleh melihat makhluk ni bila mereka telah menyerupai rupa bentuk tertentu yang diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang nenek Kamal alami. Okey, kembali balik masa atuk tak nak terima tunggal tu. Atuk takut, pertama, tunggal ni macam tak jelas asal usul dia. Lepas tu, atuk takut kalau atuk bela dia nanti, efek dia dekat anak cucu atuk yang akan datang. Lepas tu, atuk risau kalau something happen dekat family nanti. Lepas tu si tunggal ni datang tolong, nanti anak cucu atuk akan cakap, nasib baik ada tunggal. Kenapa dia? Kenapa tunggal? Kenapa nasib baik ada tunggal? Atuk takut atuk punca akidah anak cucu dia ni rosak, terpesong, main syirik semua ni. Dan atuk takut nanti bila family kena kacau lagi, kita akan cakap, mana si tunggal ni? Sepatutnya kita berdoa dekat Allah, bukannya seru tunggal. Yang ketiga, atuk bimbang sebab waktu atuk nak mati nanti, atuk takut saka ni dia akan
merayu dekat Atuk, goncang-goncang Atuk waktu Atuk tengah sakaratul maut. Yelah macam dia takut tuan dia akan pergi, siapa nak makan aku, siapa nak beri makan dekat aku. Sebab itulah perjalanan dia akan susah nanti waktu dia nak mati kalau dia ada belaan saka. So saka ni macam jin lah juga. So saka ni, janganlah naik motor sekarang. Jin ni wujudnya dia luas. Macam-macam jenis ada. Ada yang menyerupai polong, penanggal, hantu ayu, macam-macam lagi. Islam tak Islam terpulang kepada dia. Kalau macam yang jin Tuan Haji yang Kamal kata dia datang dari Pulau Besar Melaka tu, dia tu suka sangat cerita pasal agama. Dia selalu ceramah berjam-jam dekat ayah Kamal sampai 2-3 pagi melalui badan nenek lah. Jadi macam itulah, dia akan taruh janji yang sama pada setiap generasi. Kalau tidak, dia akan buat sesuatu dekat family. Tapi si Tunggal ni tak adalah lagi dia buat benda-benda yang bukan-bukan dekat family. Cuma pernah sekali abang kepada Atuk Kamal, dia pernah sembelih kambing dekat laut tau. Sekali je untuk si Tunggal ni lah. Lepas tu dia dah tak buat sebab dia ada masalah kewangan. Yelah, beli kambing tu bukannya murah, bukan RM1, RM2 kan. Lepas tu Tunggal pun marah-marah dia. Mana makan aku? Aku lapar. Lepas tu abang Atuk Kamal kata, aku tak ada duit lah. Aku tak mampu. Tahu tak si Tunggal kata apa? Kau minta lah duit dekat orang kampung. Aku dah banyak tahu tolong orang kampung. Tapi orang kampung tak tahu pun sebenarnya pasal Tunggal ni. Keluarga ayah je tahu. Pasal Tunggal ni dia macam claim lah yang dia pernah halang ribut besar waktu ribut melanda dekat kampung tu. Sebab kampung Kamal dekat dengan pantai. Pernah lah 2-3 kali tu angin ribut datang melanda kampung. Tu yang dia kata dia dah pernah tolong orang kampung tu. Tapi orang tak tahu sebab tu abang kepada Atuk Kamal ni dia susah. Macam mana aku nak minta duit dekat orang kampung? Takkan tiba-tiba aku nak minta kata kutipan duit untuk memberi makan kepada saka yang telah bantu kampung. Kalau Kamal jadi orang kampung tu pun Kamal takkan bagi dan takkan percaya. Sekali satu hari ni Tunggal marah. Marah habis sekampung tu. Ribut, angin, habis semua zinc, atap semua tercabut. Tapi orang kampung anggap tu biasalah, macam ujian kan, bencana. And then satu hari Tunggal ni still tak puas hati, tolak abang Atuk Kamal ni dekat jalan raya. And then waktu dia tolak tu, ada kereta langgar. Tapi tak matilah, Alhamdulillah. Cuma kaki abang Atuk Kamal patah. Lepas tu diorang gaduh. Kenapa kau tolak aku? Lepas tu Tunggal kata, kau tak tepati janji. Kan aku dah cakap aku tak ada duit. Lepas tu lama tu Tunggal macam dah malas. Dia macam dah tak nak layan dah keluarga ni. Malas nak datang kampung tu dah. Tapi dia bagi kemenyan dekat nenek Kamal. Nampak tak dia macam masih mencari tuan? Dia bagi kemenyan dekat nenek Kamal dan dia kata, bakar kemenyan ni kalau kau nak panggil aku. Lepas tu nenek tak nak. Nenek tolak. Lepas tu dia bagi juga. Dia kata, kalau kau perlukan bakar kemenyan ni, nanti aku datang. Takut jugalah seolah-olah macam kita mengharapkan pertolongan dari dia pula, bukan dari Allah. Sebab tu nenek tak nak, tapi nenek simpan je dulu. Sejak itulah si Tunggal ni, dia mula rapat dengan nenek. Dia target keluarga ayah Kamal. Sebab itulah korang, bahaya kalau tiba-tiba ada orang ke makcik ke nenek-nenek ke, tiba-tiba bagi korang satu mantra ni. Dia kata baca benda ni, baca ayat ni, nanti dia akan tolong kau bila kau susah. Simpan benda ni, simpan mungkin batu ke, cincin permata ke apa. Simpan benda ni, dia akan tolong kau nanti bila kau perlukan. Sebenarnya, benda-benda macam tu ada potensi untuk saka datang. Begitu jugalah dengan kemenyan yang si Tunggal ni bagi dekat nenek Kamal tadi. Bila abang Atuk Kamal tadi tak nak jaga dia, tak mampu nak jaga dia, dia target dekat Atuk Kamal. Atuk Kamal pun tak nak, dia target dekat isteri Atuk Kamal, which is nenek Kamal. Dia nampak ada potensi dekat nenek. Nenek pun tolak, ayah Kamal pula jadi target dia. Sebab dia nampak ayah Kamal pun berpotensi. Tapi Tunggal ni dia memilih tau. Dia memilih tuan dia. Sebab ada abang Atuk Kamal lagi satu, dia nak jaga Tunggal ni. Dia nak guna Tunggal ni untuk kepentingan dia lah. Tapi Tunggal tak nak. Dia memilih nak cari tuan dia. Tu yang dia melekat je dengan keluarga ayah Kamal. So Atuk perlu buang dia. Atuk perlu putuskan perjanjian tu supaya Atuk dapat jaga anak cucu Atuk yang akan datang nanti. Bermulalah episod macam mana Atuk membuang saka turun-temurun daripada moyang yang bernama si Tunggal. Kamal akan cerita di episod seterusnya. Part 2. Tunggu part 2, okay? So, stay tune tau untuk part 2. Kamal akan cerita macam mana. Allah, tu kakak Kamal dah call.
Okay lah. Thank you sampai dah tengok video ni sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. Stay tuned, okay? Stay tuned for my next video. Thank you for watching. Bye!